Rumah sewa berhantu. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan satu kisah seram tentang 3 orang pelajar universiti menyewa di sebuah rumah dan mereka telah diganggu di rumah sewa mereka. Jadi jom kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila 3 orang pemuda, Hakim, Ajib dan Adul. Mereka menyewa di sebuah apartmen, rumah. So apartmen tu berdekatan dengan universiti mereka. Jadi mudahlah mereka untuk ulang-alik untuk pergi ke kuliah. So 3 orang ni masing-masing ada bilik yang tersendiri. Dan mereka tidak terfikir pun rumah tu ada hantu ke apakah, sebab lebih kurang 3 bulan mereka tinggal di rumah tu. Mereka tidak ada apa-apa gangguan. Mereka macam tenang biasa pergi kuliah, pergi lepak ke apa kan, tidak ada apa-apa gangguan. Hinggalah ke bulan yang ketiga mereka tinggal, mereka telah mengalami beberapa gangguan yang agak pelik di dalam rumah mereka. Permulaan gangguan apabila mereka 3 orang sedang menonton televisyen. Tiba-tiba mereka terdengar seperti ada orang berada di dapur, sedangkan mereka 3 orang tu sedang menonton televisyen. Jadi si Hakim, si Ajib dan Syadul ni bertegur lah. Dia cakap, ada tetamu ke kamu bawa? Dia cakap kan. Kemudian mereka pun cakap, mana ada tetamu. Jadi siapa macam ada bunyi piring, bunyi gelas, kan bunyi yang ting tong ting 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 ting, bunyi gelas piring. Jadi mereka pun pelik. Dan bila mereka lihat di dapur, tidak ada apa-apa. Jadi mereka sudah mulai rasa pelik. Itu adalah gangguan yang pertama. Beberapa hari kemudian, sekali lagi ketika mereka menonton televisyen bersama, tiba-tiba bunyi air pipe di dapur mereka berbunyi seperti ada orang buka. Kan? Buka. Jadi mereka terkejut. Siapa yang tak pipe kan? Masing-masing tidak mengaku. Kami mana ada aku. Si Hakim tak mengaku, si Ajib tak mengaku, si Adul tidak mengaku. So mereka decide si Adul ni yang pergi ke dapur dan off kan pipe tersebut tanpa soal banyak. Tidak lama kemudian pintu bilik mereka, yang ketiga-tiga bilik mereka tidak tutup. Tiba-tiba pam tertutup tiga-tiga. Dan mereka terkejut. Ada angin kah? Ada ribut kah? Bila orang cek di luar tidak ada ribut, tapi diorang heran kenapa pintu bilik mereka tiba-tiba tertutup. Jadi si Adul ni yang dia tutup air tadi, dia keluar dan dia buka semula bilik mereka seperti biasa. Dan apabila dia hendak duduk, lampu dapur pula off. Dan ketiga-tiga mereka ni saling pandang memandang. Mereka pelik, macam mana boleh lampu dapur tu off sendiri. So si Adul sekali lagi ke dapur dan dia hidupkan semula. Dan tidak beberapa hari kemudian, selang beberapa hari, salah seorang rakan mereka, si Hakim ni, si Hakim ni dia kuliah dia lambat sedikit. So si Adul dengan si Ajib tadi dorang pergi kuliah. So dia sendiri saja di rumah tu. Jadi dia terdengar macam bunyi benda jatuh di rumah. Dia pun terbangun. Dan bila dia bangun, dia nampak ada satu macam air keruh di lantai dan banyak. So dia marahlah dan dia tidak sedar yang rakan-rakannya sudah pergi kuliah. So dia cakap, ni kenapa pula ada air tumpah ni, ya macam air tanah tu lah. So dia pun lap sambil membebel. Dia fikir kawan dia, itulah kau Ajib, ya, itulah kau Adul, apalah kamu ni
Tiba-tiba rakan dia tu pulang. Assalamualaikum. Pulang masuk rumah. Dia terkejut. Bila kamu datang? Lama orang yang kami baru pulang dari kuliah. Kemudian dia berfikir, jadi aku mengomel tadi dengan siapa? Siapa yang tumpahkan air ni? Wah guys, ketiga-tiga mereka sudah macam saling pandang memandang dan terkejut. Dan mereka tahu ada makhluk sedang mengganggu mereka di dalam rumah tersebut. So, mereka macam jadi keliru dan benganglah ya, apa benda yang mengganggu mereka. Selang beberapa hari lagi, kali ini mereka ketiga-tiga mereka pulang serentak, menuju ke rumah sewa mereka. Belum sampai lagi mereka ke apartmen sewa mereka, mereka nampak seperti ada kelibat di dalam rumah mereka. Mereka terkejut, kau kunci kami itu tadi? Kawannya si Adul cakap, aku kunci. Jadi kenapa macam ada orang dalam rumah kita tu? Mungkin pencuri kot. Jadi mereka pun tiga-tiga berlari, bergegas ke bilik mereka. Dan bila sampai ke bilik, pintu tombol berkunci. So, macam mana pula orang boleh masuk kan? Bila dibuka guys, rumah durang diibaratkan tongkang pecah. Sofanya berhambur, katil berhambur. Jadi mereka pelik. Sedangkan tiga-tiga mereka, kata orang, kemas lah jugalah rumah tu kan, walaupun tidaklah kemas sangat, tapi kemas jugalah. Tapi akibat pulang tu mereka terkejut. Jadi mereka sudah memang sangsi dalam hati benda tu memang ada mengganggu. So mereka tidak boleh mereka kemaskan bilik mereka. Dan mereka pelik, gangguan tersebut semakin lama semakin teruk. Dan pada pada waktu malam, ketiga-tiga mereka tidur di bilik sendiri. Dan tapi mereka tiga-tiga orang walaupun tidur di bilik sendiri, tapi hati mereka macam tidak sedap dengan apa yang berlaku di rumah mereka. Tidak lama kemudian, di dalam rumah mereka sedang mereka tidur, tiba-tiba mereka dengar seperti bunyi tapak kaki. Mereka terdengar seperti ada bunyi kanak-kanak sedang berlari di luar. Dan mereka saling berbalas WhatsApp, kau dengar kah di luar tu? Kau dengar? Tapi mereka beranggapan juga lah mungkin itu anak jiran kah, anak sebelah kah, yang masih beranggapan sedemikian. Dan keesokan harinya sekali lagi rumah mereka diibaratkan sebagai tongkang pecah. Jadi oleh kerana mereka tidak tahan, asyik kemas, kemudian berselera, asyik kemas, berselera. So akhirnya mereka mengambil pengawal perubatan untuk ruqyah dan scan rumah mereka. Jadi pengawal perubatan tu scan lah rumah mereka, kawasan mereka, bilik ke bilik. Sampai di bilik si Adul, Ustaz tu berhenti dan panggil rakan-rakan mereka, ya, si Hakim, si Adul, si Ajib. Adul, Hakim, Ajib, sini kejap. Ustaz tu panggil. Dan bila mereka sampai ke bilik si Adul tu, mereka ternampak ada seorang budak tengah duduk di katil, ya, si Adul tu. Kemudian mereka tegur lah, Adul, dari mana kau dapat dengan DJ ni? Tapi DJ tu hanya mendiam. Apa aku cerita ni? Gila, mengantuk guys. Apa aku cerita? Woi, macam cerita aku berubah tau. Kenapa tiba-tiba jadi DJ? Ya, aku cerita pasal budaknya University 3 orang, tiba-tiba bertukar jadi DJ. Aku macam bahaya sekejap tadi. Aku mengantuk sebenarnya nih, tapi aku paksa diri untuk bercerita. So, cerita aku berubah. Daripada cerita tentang 3 orang student university, tiba-tiba bertukar menjadi DJ. Dan aku tidak sedar apa yang aku cerita. So guys, mungkin kamu nampak, ya. So, aku sambung cerita. Bila mereka sampai ke bilik Syadul, mereka nampak ada seorang budak tengah duduk
di atas katil dan menangis. Dan ustaz tu tanya, kau siapa ni? Kau siapa? Kemudian si Adul tu cakap, ini budak yang ku tolong dekat stesen bas. Dia cakap, tolong? Si Hakim dengan Syajib tu kejut lah. Bila aku tolong dia? Ada masa aku pulang kuliah, aku nampak budak ni duduk di stesen bas bersendirian. Jadi aku kesiankan dia, jadi aku bagilah tapau makanan dengan dia untuk dia makan. Aku tak sangka pula rupa-rupanya dia ni bukan manusia. Ustaz tu cakap, budak ni dia sudah macam berminat dengan kau, dan sebab tu dia ikut ke rumah kau. Dan gangguan-gangguan yang berada di rumah ni adalah disebabkan budak tersebut. Jadi mereka bertiga dan ustaz tersebut pun menghalau budak tersebut dengan cara yang baik. Mereka suruh budak tu keluar rumah tu secara baik dan tidak mengganggu mereka lagi. Jadi budak tu pun setuju. Ya, budak tu setuju dan dia berasa sedih lah kerana tidak dapat tinggal di rumah berkenaan. Dan dia minta maaf kerana menyelerakkan rumah tersebut, ya, sebab dia betul-betul sukakan dengan si Adul kerana menolong dia. So tidak lama kemudian setelah mereka baca ruqyah, budak tu lenyap secara tiba-tiba. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Walaupun kisah seram ni saya sendiri yang seram, tiba-tiba bertukar cerita, tapi disebabkan ketika saya bercerita sekarang ni saya mengantuk, dan ketika saya bercerita tadi saya macam micro sleep. Okay, saya tidak sedar dengan apa yang saya cerita hingga cerita saya berubah. Oh guys, ini kali pertama saya bercerita, cerita saya berubah dan beralih cerita. Betul-betul saya keadaan mengantuk, dan sekarang pun pukul, tengok ni, pukul 12.43 guys. Okay, 12.43. Tapi untuk anda semua saya sanggup bercerita, ya, sekurang-kurangnya ada hiburan anda pada waktu sahur. So guys, ya, kita akan jumpa lagi di video seram akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.